Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aiman Hafi bin Osman akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Minoriti Muslim di Austria, Cabaran dan Kelestarian. Bagi penyataan masalah mengikut sarjana Jonas Kopp dan Errol Yildiz pada tahun 2019, although Muslim group in the population comprise an integral component of Austrian society, the public image of Islam tend to be generally negative. Yang bermaksud walaupun Muslim merupakan salah satu komuniti keagamaan yang ada di Austria, tetapi pandangan umum mengenai imej Islam itu cenderung kepada negatif. Yang kedua, mengikut sarjana Lisa Jamila Abid 2006 mengatakan bahawa they face the challenges of integration combined with the quest for education, professional training and work. They experience life in secular society that has a rapidly changing family structure and widening generation gap. Yang bermaksud walaupun mereka hidup di negara masyarakat minoriti Muslim Austria, mereka menghadapi cabaran dalam kehidupan mereka di Austria dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan terpaksa hidup di dalam sebagai masyarakat minoriti Muslim di negara yang majoritinya bukan Islam. Seterusnya adalah objektif kajian. Berdasarkan sorotan kajian dan pernyataan masalah yang dibuat, berikut merupakan objektif bagi kajian ini. Yang pertama adalah meneliti sejarah pembentukan minoriti Muslim di Austria. Yang kedua, mengkaji isu dan cabaran yang dihadapi masyarakat minoriti Muslim di Austria. Dan yang ketiga, mengkaji kelestarian masyarakat Muslim Austria. Seterusnya, metod kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan pendekatan reka bentuk kajian sejarah dan analisis kandungan berdasarkan sumber-sumber yang berautoriti. Seterusnya adalah dapatan kajian. Berikut merupakan perincian tentang dapatan kajian. Yang pertama adalah sejarah pembentukan minoriti Muslim di Austria. Yang kedua, isu dan cabaran. Dan yang ketiga, kelestarian masyarakat Muslim di Austria. Bagi sejarah pembentukan Muslim di Austria, sekitar tahun 1525, mereka mendapat pengaruh daripada Uthmaniyah. Sekitar tahun 1525, kerajaan Islam pada ketika itu iaitu kerajaan Uthmaniyah cuba untuk menakluki Empayar Austria, namun gagal. Akan tetapi walaupun gagal, pengaruh Uthmaniyah itu sedikit memberi pengaruh kepada masyarakat di Austria dan telah memberi kesan masyarakatnya ada 9 kecil masyarakat di Austria memeluk agama Islam. Seterusnya, sekitar tahun 1960-an iaitu sekitar tahun selepas Perang Dunia Kedua, Austria membawa masuk pekerja dari Turki dan Yugoslavia. Tujuan Austria membawa masuk pekerja-pekerja dari negara Islam ini adalah kerana mereka kekurangan pekerja dan untuk menggiatkan aktiviti perindustrian. Seterusnya, pada sekitar tahun 1990-an, kemasukan lagi Muslim dari Persekutuan Rusia. Mereka yang datang dari Muslim yang datang daripada Persekutuan Rusia ini datang ke Rusia untuk mencari suaka politik dari Chechnya. Seterusnya, populasi Muslim di Austria. Populasi Muslim di Austria meningkat dari tahun ke tahun. Mengikut Hussein Ketani 2010, beliau telah memperincikan populasi Muslim di Austria dari tahun 1971 sehingga 2001. Populasi masyarakat Muslim meningkat dari tahun 1971 sebanyak 9,162 atau 0.12% kepada 6,939 atau 1.02% pada tahun 1981. Meningkat lagi kepada 158,776 atau 2.4% pada tahun 1991 kepada 338,988 atau 4.22% pada tahun 2001. Mengikut graf yang disertakan,
ikut trend peningkatan populasi Muslim di Austria. Berikut isu dan cabaran yang wujud bagi masyarakat Muslim minoriti di Austria. Yang pertama ialah isu pemakaian hijab. Penduduk bukan Islam di Austria tidak dapat menerima Muslim memakai hijab di khalayak umum kerana mereka berpendapat bahawa perempuan yang wanita Muslim yang memakai hijab ini uh, penduduk bukan Muslim yang tidak dapat menerima Muslim memakai hijab di khalayak umum kerana mereka mengatakan bahawa tudung itu menyekat kebebasan wanita Muslim. Yang selain daripada hijab, terdapat juga larangan yang dibuat oleh kerajaan Austria untuk memakai niqab di khalayak umum yang dibuat di larangan tersebut yang dibuat pada tahun 2017. Seterusnya adalah isu diskriminasi dan Islamofobia. Diskriminasi dan Islamofobia ini adalah peminggiran oleh masyarakat umum dan naratif yang dibuat oleh individu tertentu. Seperti contoh diskriminasi yang berlaku iaitu mereka terdapat persaingan dalam pekerjaan dan peminggiran bagi masyarakat Muslim dalam pekerjaan. Selain itu, terdapat tinjauan yang dibuat pada tahun 2015 yang menyatakan penduduk bukan Muslim di Austria tidak kurang selesa untuk berjiran dengan masyarakat Muslim. Naratif Islamofobia juga digunakan oleh individu tertentu seperti media dan ahli politik. Mereka menggunakan Islamofobia untuk menakut-nakutkan masyarakat bukan Muslim dengan memberi gambaran yang negatif dan buruk. Seterusnya adalah penafian hak dalam politik. Penafian hak dalam politik memberi kesan kepada masyarakat Muslim dengan menyekat hak Muslim untuk bersuara dan mengutarakan hak mereka. Selain itu, masyarakat Muslim juga tersekat untuk memberikan penafian hak dalam politik juga menyekat hak Muslim untuk mengundi. Jadinya apabila mereka tidak ada kuasa untuk mengundi, mereka susah untuk menyuarakan masalah-masalah mereka yang masyarakat Muslim hadapi setiap hari. Seterusnya adalah kelestarian masyarakat minoriti Muslim. Yang pertama adalah penubuhan organisasi, yang kedua penubuhan masjid dan institusi pendidikan, yang ketiga pengumpulan dana kewangan dan yang keempat pengiktirafan undang-undang. Bagi penubuhan organisasi, terdapat banyak persatuan-persatuan yang mewakili Muslim. Yang pertama adalah Islamische Glaubengemeinschaft in Österreich ataupun dikenali sebagai IGGIO. IGGIO ini adalah persatuan induk yang mewakili semua masyarakat Muslim di Austria, dan juga tertubuhnya persatuan-persatuan lain yang mewakili bangsa dan etnik seperti Turkish Islamic Union for Cultural and Social Collaboration in Austria dan Islamic Federation yang mewakili masyarakat Turki. Union of Islamic Cultural Centers yang juga mewakili masyarakat Muslim yang berbangsa Turki. Union of Bosnia Islamic Association in Austria yang mewakili imigran yang penduduk asal daripada negara-negara Balkan. Union of Albanian Muslim in Austria yang berasal daripada Albania. King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue yang masyarakat Muslim yang berasal daripada Arab. Islamic Association Ahlul Bait, masyarakat Muslim yang beraliran Syiah. Initiative of Muslim Austrian IMA dan Muslim Youth of Austria, satu buah persatuan yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Seterusnya adalah penubuhan masjid. Penubuhan masjid di Vienna pada awalnya menghadapi kesukaran untuk dibina kerana masalah-masalah yang timbul. Akan tetapi bantuan daripada pertubuhan seperti IGGIO tadi telah membantu untuk
terbinanya masjid di Vienna, dan akhirnya terbina juga masjid ini dengan tersegat indah di Vienna. Selain itu, masjid ini juga menjadi pusat Islam bagi masyarakat Muslim di Austria, khususnya di Vienna. Selain itu, bagi institusi pendidikan pula, pengajaran pendidikan agama Islam di sekolah awam turut diadakan, dan ini mendapat keizinan daripada pemerintah dengan pengajaran pengajian agama. Tidak hanya tertumpu pada agama Islam saja, tetapi pelbagai agama diajarkan di sekolah-sekolah awam, dari tadika, sekolah dan universiti ada diajarkan berkaitan dengan agama Islam. Ini memberi kesan kepada masyarakat Muslim untuk mendapatkan pendidikan sejak dari awal lagi sehinggalah ke universiti. Seterusnya, bagi pengumpulan dana kewangan juga telah dilakukan oleh persatuan seperti IGGIO itu tadi, iaitu merupakan persatuan induk bagi masyarakat Muslim di Austria. Mereka mendapatkan dana kewangan daripada yuran keahlian dan derma orang ramai. Mereka tidak mendapat dana daripada luar negara, dan dana-dana yang terkumpul juga digunakan untuk pendidikan, bantuan kecemasan, program keagamaan dan sebagainya. Selain daripada dana kewangan yang dikumpulkan oleh Persatuan Muslim, juga bagi pendidikan di sekolah awam turut dibantu oleh kerajaan Austria untuk membiayai pendidikan bagi pengajaran keagamaan. Seterusnya adalah pengiktirafan undang-undang. Terdapat dua pengiktirafan undang-undang yang saya ketengahkan dalam kajian ini, iaitu pengiktiraf Perlembagaan Stangruß Gesetz pada tahun 1867 yang menyatakan bahawa komuniti Muslim adalah komuniti yang diiktiraf sama dengan komuniti-komuniti keagamaan yang lain yang ada di Austria. Perlembagaan ini juga memberi kesan kepada masyarakat Muslim untuk mengamalkan ajaran Islam secara peribadi ataupun secara umum. Yang kedua adalah Undang-Undang Islam pada tahun 2015. Undang-undang ini ditubuhkan adalah bagi tujuan mengawal selia perhubungan undang-undang luar bagi komuniti agama Islam yang diiktiraf secara rasmi dalam satu akta. Undang-undang ini juga bertujuan mengawal semua persoalan undang-undang agama. Undang-undang Islam ini hanya terpakai kepada orang Islam sahaja dan tidak terpakai kepada komuniti keagamaan yang lain. Dan seterusnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dapat dibuat bahawa masyarakat komuniti Muslim di Austria terdiri daripada pelbagai latar belakang, bangsa dan etnik berdasarkan sejarah pembentukan Muslim di Austria itu sendiri. Mereka terpaksa menghadapi cabaran sebagai Muslim yang hidup di negara majoritinya bukan Muslim, seperti isu pemakaian hijab, diskriminasi dan Islamofobia, dan penafian dalam hak-hak dalam politik. Seterusnya, bagaimana kelestarian masyarakat komuniti Muslim di Austria dapat dilihat daripada penubuhan organisasi seperti IGGIO itu tadi yang berperanan sebagai pertubuhan induk bagi masyarakat Muslim. Yang kedua, penubuhan masjid dan institusi pendidikan supaya dapat meneruskan pengajaran agama Islam dari kecil hingga ke besar, dan pemerolehan dana kewangan seperti yang dilakukan oleh Persatuan Muslim dan dibantu juga oleh kerajaan, dan juga pengiktirafan undang-undang yang dibuat oleh kerajaan yang membantu sedikit sebanyak melestarikan masyarakat komuniti Muslim yang hidup di Austria. Sekian, itu sahaja dari saya. Berikut merupakan rujukan yang saya gunakan untuk kajian ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.